Kerajaan Malaysia dan juga Jabatan Agama membuat kajian, Habib. Ada beberapa faktor yang mendorong kepada berlakunya perceraian ini. Antaranya hilang tanggungjawab. Maksudnya tak mau buat tanggungjawab. Suami tak mau buat tanggungjawab suami, isteri tak mau buat tanggungjawab isteri. Bila suami balik dia dah tak sambut dah, dia dah tak masak dah. Sebab sebenarnya, Habib, jujur saya cakap, bagi orang yang macam bayar-bayar kami ni, Habib, sebab kita dah terlalu macam moden dah sangat, sehingga ada setengah perempuan di kalangan kita rasa macam nak sambut suami balik itu dah old school. Nampak tak? Dia dah rasa macam tu. Dia dah tak pandang pada itu adalah perkahwinan. Dia mesti kena hormat suami dia. Dan suami pula ada setengah yang memujuk isteri, melayani isteri itu sebenarnya satu benda yang dia kena buat sebab itu perkahwinan. Dia rasa macam tak apalah, pandai-pandai lah, nanti dia baik sendirilah. Sedangkan Habib kata tadi, dia bertindih. Sekali je jadi satu lagi, boom, pecah, habis. Jadi macam di zaman Rasulullah, macam mana permasalahan rumah tangga yang berlaku dan macam mana Nabi handle benda itu di kalangan para sahabat? Silakan, Habib. Ini memang perlu untuk setiap pasangan itu tahu objektif daripada perkahwinan itu sendiri. Dan setiap Muslim pun secara umumnya hendaklah sedar kalau perkahwinan ini lafaz perkahwinan itu sendiri, Al-Fadhil Ustaz Don, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tak boleh ada lafaz untuk mengkahwinkan dua pasangan kecuali dengan lafaz yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Wah. Lafaz itu mesti adalah lafaz nikah atau zuwaj. Ke dalam bahasa Arab lah terjemahkannya dengan nikah atau kahwin, karena itu terjemahan dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu, dan tidak dilafazkan dengan lafaz selain daripada lafaz tersebut. Ini diambil daripada firman Allah, wa ankihul ayam. Kalimat wa ankihu itu datang daripada Allah. Betul? Wahai para wali, nikahkanlah al-ayama, yakni orang-orang yang belum menikah di antara kamu. Jadi perintah daripada Allah, nikahkanlah, maka dijadikan oleh ulama bahwasanya kalau ingin mengkahwinkan dua pasangan mesti dengan lafaz nikah. Oleh sebab itu diperincikan oleh Nabi SAW dalam masalah perkahwinan, ketika Nabi mengingatkan kepada umatnya kalau berkahwin, katanya, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ui, yang ni kalau siapa faham terus bahasa Arab itu ni. Beromong Habib. Istausu bin nisa'i khaira, kata baginda Rasulullah. Aku berwasiat kepada kamu untuk kamu bersikap baik kepada istri kamu. Bayangkan kalimat Nabi mengatakan istausu, yakni aku berwasiat. Yang berwasiat Nabi cukup itu menjadi satu perkara yang besar, karena yang berwasiat adalah Nabi. Penerima wasiat siapa di sini? Para sahabat kita. Para sahabat, para umat Nabi Muhammad SAW, para suami. Untuk menyikapi kepada istrinya khaira. Apa sebabnya? Fa innakum akhadtumuhunna, kamu ambil mereka, istri itu, sebagai istri, bi amanatillah, amanah dari Allah. Tadi yang berwasiat Nabi, sekarang yang menyerahkan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wanita di masa wanita itu belum berkahwin, ianya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, aduknya, abangnya, laki-laki yang ada kaitan dengan wanita tersebut. Itu amanah Allah kepada keluarga laki-laki untuk menjaga wanita. Tetapi ketika diserahkan dengan berkahwin kepada seorang lelaki, berpindahlah amanah itu daripada ayah atau daripada atuk atau daripada abang kepada lelaki yang dijadikan sebagai suami. Akhadtumuhunna bi amanatillah, kamu ambil mereka amanah dari Allah dan dihalalkan mereka itu kepada kamu
bi kalimatillah, dengan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarang ini saya terima nikahnya, macam orang kadang-kadang kalau mengucapkan sampai tersilap-silap dan mungkin gurau atau apa tergelak dan apa menghafalnya pun kadang-kadang silap. Jadi yang seharusnya seseorang itu ketika mengatakan saya terima nikahnya fulan binti fulan itu, dia merasa ini amanah dari Allah. Ketika dia mengatakan saya terima itu, walaupun dia daripada wali, itu hakikatnya Allah serah kepada dia. So tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu besar ketika menerima seorang perempuan yang diamanahkan kepadanya. Ini yang pertama. Berat, Habib. Terasa berat, Habib. Terasa berat. Yang kedua, Ustaz, kita banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Yang dengan faktor-faktor ini rumah tangga sedikit banyak terjejas. Faktor itu lebih kepada luaran dan juga dalaman. Faktor luaran mungkin dilihat daripada aspek ekonomi, ya. Faktor luaran juga mungkin dilihat daripada aspek akhlak dan juga aspek tradisi atau ketamadunan, persekitaran, lingkungan. Ya. Tadi antum ada sebut masa orang ini sudah hidup di zaman sekarang yang semuanya serba mudah dan boleh layan sendiri. Sehingga dengan kebiasaan orang boleh layan sendiri dan segala keinginannya terpenuhi, sebahagian daripada mereka merasa tak perlu kepada pasangannya karena segala apa yang diinginkan boleh terpenuhi. Betul. Makan boleh hantar Grab food. Ya kan? Atau sampai wal iyadu billah sampai kepada peringkat yang menjadi keperluan kepada hawa nafsu pun juga tersedia di luar bagi seseorang yang tidak mahu bertanggung jawab kepada dirinya dan kepada amanah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Faktor-faktor luaran ini bila mempengaruhi kepada seseorang, orang akan terbawa kepada faktor luaran tadi, environment. Dia tak dapat daripada yang halal, dia akan cari yang haram. Ini yang menjadi salah satu pengaruh yang merosakkan kepada kehidupan rumah tangga bila tidak didapati dalam rumah apa yang menjadi objektif kepada perkahwinan, sementara di luar tersedia dengan cara yang haram, dia akan guna yang haram kalau tidak ada iman. Aspek akhlak itu sendiri, pemarah atau apa mulutnya selalu membebel contohnya, kedua belah pihak lah, terlepas daripada siapa saja. Kesediaan seseorang itu, ini satu kesilapan besar bagi orang kalau berkahwin ingin bahagia saja. Sekali lagi, Bib. Yani kalau orang dalam berkahwin itu hanya ingin bahagia saja tanpa berhadapan dengan masalah, itu mimpi di siang bolong. Maknanya tak jadilah ya tu. Karena dalam perkahwinan itu zatun nikah itu sendiri satu ujian, satu dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya dugaan mesti ada up and down-nya tadi yang antum cakap. Ombaknya pun juga begitu. Kadang-kadang tsunami, Bib. Ya, kadang-kadang ada tsunami. Tsunami dia, Bib. Tapi Masjid Baitur Rahman masih kokoh. Tsunami dahsyat, tapi Masjid Baitur Rahman masih steady. Kita nak jadi Masjid Baitur Rahman tu, walaupun tsunami. Betul ya, Bi. Dia masih tersergam indah di situ.